Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ain, guru subjek pendidikan jasmani dan kesihatan anda. Okey, baiklah. Sebelum itu, saya dah maklumkan untuk subjek PJPK, anda perlu sediakan buku nota kecil untuk masukkan nota dan latihan. Buat nota dalam bentuk iting. Di dalam buku nota tersebut, anda perlu menyediakan indeks iaitu di mana ada bilangan, perkara, tarikh dan catatan. Sebelum tu, kita lihat tajuk kita pada hari ini iaitu kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Kita lihat dulu apa itu kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal merupakan kemampuan seseorang melakukan aktiviti harian dengan efektif tanpa cepat berasa lesu atau penat dan mempunyai tenaga mencukupi dalam seharian. Okey. Untuk meningkatkan tahap kecergasan individu, seseorang perlu melakukan senaman untuk meningkatkan kecergasan fizikal. Oleh itu, jenis senaman perlulah mengikut prinsip FIT. Terdapat 5 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, iaitu yang pertama, komposisi badan di mana kita mempunyai peratus kandungan lemak yang baik. Yang kedua, kita perlu mempunyai kapasiti aerobik yang baik, iaitu daya tahan kardiovaskular yang baik. Yang ketiga, kelenturan ataupun fleksibiliti yang bagus, yang baik, daya tahan otot yang baik dan kekuatan otot yang baik. Ini merupakan kecergasan fizikal yang dimaksudkan. Jadi untuk fokus kita pada hari ini adalah kapasiti aerobik. Bagaimana kapasiti aerobik itu penting dan mengapa kita perlu melakukan senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik. Okey, bila saya kata tadi kapasiti aerobik. Kapasiti aerobik dia melibatkan jantung. Jantung ataupun yang membawa maksud daya tahan kardiovaskular, iaitu keupayaan jantung dan salur darah untuk mengedarkan darah beroksigen kepada otot yang bekerja semasa melakukan senaman secara berterusan. Itu maksud kapasiti aerobik. Okey, untuk meningkatkan kapasiti aerobik, seseorang itu perlu mematuhi prinsip latihan FITS. Nanti kita akan lihat prinsip FIT itu apa. Okey, cara menentukan intensiti ataupun kapasiti aerobik adalah dengan menggunakan kadar nadi latihan. Nanti saya akan tunjukkan kadar nadi latihan itu bagaimana hendak kira. Kadar nadi latihan ini boleh dikira dengan mengira peratus kadar nadi maksimum. Okey, nanti kita akan lihat. Baiklah, untuk memiliki kapasiti aerobik yang baik, seseorang itu boleh melakukan aktiviti secara berterusan mengikut prinsip FIT. Okey, contoh latihan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kapasiti aerobik seseorang adalah latihan aerobik, jenis latihan yang meningkatkan muscular endurance ataupun stamina. Selain itu, berjalan, berjoging, berbasikal atau berenang yang melibatkan degupan jantung. Itu boleh meningkatkan kapasiti aerobik dengan cara kita mengikut prinsip latihan ataupun prinsip FIT. Okey, FIT yang pertama adalah frekuensi atau kekerapan. Yang kedua, intensity I, bebanan latihan. T, time ataupun masa, dan T seterusnya type jenis latihan senaman yang dipilih. Kekerapan. Kekerapan merupakan jumlah hari lakukan aktiviti ataupun senaman sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu secara konsisten. Kekerapan melakukan latihan atau senaman ini boleh dilakukan dengan set yang berulang-ulang. Contohnya, satu aktiviti yang dilakukan itu dilakukan dengan 1 hingga 5 kali ulangan. Itu merupakan prinsip latihan kekerapan. Prinsip yang kedua iaitu intensity, iaitu tahap kesukaran aktiviti ataupun bebanan kesukaran melakukan sesuatu aktiviti itu ialah intensity. Lakukan intensity yang mudah kepada yang sukar untuk elakkan kecederaan. Ini merupakan prinsip latihan untuk melihat keberkesanan sesuatu aktiviti itu dijalankan. T yang ketiga iaitu time ataupun masa. Peruntukan masa yang dilakukan diperlukan untuk melakukan senaman. Contohnya, jika melakukan aktiviti yang melibatkan intensiti rendah, masa yang diperlukan adalah lebih lama berbanding jika melakukan aktiviti yang berintensiti, masa yang diperlukan adalah lebih pendek. Contoh aktiviti berintensiti rendah ialah berlari, berjalan, berjoging. Itu merupakan aktiviti berintensiti rendah. Jadi masa yang diperlukan adalah lebih lama berbanding kita melakukan aktiviti, contohnya aktiviti yang melibatkan kita mengangkat dumbbell ataupun bar. Intensitinya tinggi. Jadi masanya adalah lebih pendek. Itu merupakan peruntukan masa. Okey, masa yang disarankan adalah 30 minit ke atas bagi satu sesi, barulah latihan kecergasan itu dikatakan lebih berkesan dengan mengikut kekerapan dan intensitinya yang betul. T yang seterusnya iaitu time. Time type
ataupun jenis latihan senaman yang dipilih ikut komponen kecergasan yang berbeza. Kita fokus pada kapasiti aerobik. Jadi jenis latihan yang kita buat adalah lebih pada aktiviti contohnya lari, jogging, berenang, berbasikal yang melibatkan jantung. Kalau kita punya fokus pada kelenturan, maka aktiviti yang kita lakukan contohnya kita buat aktiviti PNF, regangan dan lain-lain lagi. Kalau kita nak fokus pada komponen kecergasan ataupun aktiviti yang melibatkan kekuatan daya tahan otot, jadi kita buat aktiviti yang melibatkan kita angkat dumbbell, kita angkat berat. Okey, itulah maksud prinsip latihan. Okey, baiklah. Kita perlu tahu mengira kadar nadi maksimum, kadar nadi rehat dan kadar nadi latihan. Okey, cara mengira kadar nadi rehat adalah ambil denyutan nadi pada waktu pagi sewaktu bangun dari tidur selama 60 saat ataupun ambil 10 saat darab dengan 6. Bangun tidur tanpa buat apa-apa, ambil dulu nadi guna dua jari ni. Okey, letak di leher ataupun di nadi tangan, kira 1 minit. Itu merupakan kadar nadi rehat. Dan catat. Okey, cara mengira kadar nadi maksimum pula, 220 tolak umur. Contoh umur awak 15 tahun, 220 tolak 15. Jadi dapat berapa? Itu merupakan kadar nadi maksimum. Cara mengira kadar nadi latihan, selesaikan kadar nadi maksimum, tolak dengan kadar nadi rehat dulu. Selesaikan dalam kurungan, darab dengan intensiti latihan. Tambah dengan kadar nadi rehat. Cara meningkatkan kapasiti aerobik diri, bersenam pada kadar nadi latihan, julat 65% hingga 85% daripada KNM. Okey, antara aktiviti contoh lita kardio yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kapasiti aerobik seseorang, kita rancang satu lita di mana yang pertama kita buat larian zigzags, yang kedua kita buat larian laluan melengkung, yang ketiga kita boleh buat lari atas bangku, yang keempat lari memijak dalam gelung, yang kelima merangkak bawah halangan, yang keenam lari melepasi halangan. Lakukan aktiviti secara berterusan selama 10 minit. Maknanya setiap satu perkara ni, satu aktiviti ni kita buat selama 10 minit. Dah jadi berapa? Kalau darab dengan 6 ni kita buat selama 1 jam. Okey, itu untuk aktiviti untuk meningkatkan kapasiti aerobik. Jadi kita secara tak langsung kita akan mengikut prinsip FIT, iaitu ulangan dia, intensiti, jenis latihan dan masa. Untuk peningkatan kecergasan aktiviti fizikal melalui komponen kecergasan kapasiti aerobik, kita perlu mengikut kaedah FIT. Okey, baiklah, itu saja. Terima kasih.